nelayan dan pekebun, para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, saya manjatkan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat berhimpun pada hari ini bagi menghargai dan mengiktiraf barisan hadapan yang selama ini gigih berbakti, bermandi keringat, membanting tulang empat kerat demi memastikan kemajuan negeri dapat terus diperhebatkan. Tahniah dan syabas kita ucapkan. Sekalung tahniah dan penghargaan saya ucapkan kepada seluruh warga petani, nelayan, peladang, penternak dan pekebun. Jasa tuan memerah keringat, mengolah kekuatan dengan penuh istiqamah, berbakti pada tanah dan samudera kami sanjung dan iktiraf. Inilah hakikat perjuangan memenangkan sebuah bangsa. Dengan kekuatan kendiri, sumber alam diolah bagi membangun rekayasa yang akhirnya menguntungkan seluruh negeri Kedah Darul Aman. Ucapan terima kasih juga ingin saya panjangkan di atas komitmen seluruh agensi termasuk Kementerian Pertanian, MADA, PPK, LKIM, FAMA, para pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri yang sedaya upaya memastikan sambutan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan peringkat negeri Kedah bagi tahun 2013 dapat dianjurkan dengan jaya. Para hadirin yang saya hormati sekalian, identiti Kedah sebagai negeri pertanian telah terpahat dalam tinta sejarah. Siapapun tidak boleh menafikan sumbangan besar negeri ini dalam memperkasa agenda membekalkan sumber makanan utama negara. Malah, idea bernas, langkah terkehadapan dan tindakan berfikir di luar kotak dalam bidang pertanian telah pun dipelopori anak Kedah seawal pertengahan kurun ke-19. Sejarah telah membuktikan bahawa kemajuan kejuruteraan pertanian dicetuskan menerusi gagasan besar Perdana Menteri Kedah Allahyarham Datuk Wan Muhammad Saman dengan usaha kolektif bersama rakyat. Rancangan teliti terusan terpanjang yang dikoyak dengan kudrat manusia disiapkan pada tahun 1895. Terusan sepanjang 36 km yang menganjur dari kaki Gunung Jerai hingga bertemu di Sungai Kedah telah memanfaatkan ribuan petani. Terusan ini turut menjadi sumber utama bagi laluan perdagangan berskala kecil dan mampu pula berfungsi membekalkan sumber air minuman suatu ketika dahulu. Turut terpahat dalam lipatan sejarah melalui kepakaran anak Kedah jugalah tanaman padi sawah diperkenalkan di beberapa buah kawasan dan penempatan sehingga menganjur ke Kerian, Sungai Manik di Perak. Dapatan tesis Datuk Falsafah Profesor Dr. Wan Hashim Wanteh membuktikan hakikat ini, sekaligus pengenalan tanaman padi sawah yang lebih praktikal dan mudah mampu menggantikan pendekatan tanaman padi huma yang sekian lama menjadi teras aktiviti masyarakat dahulu kala. Malah pentadbir British seperti Frank Swettenham dan Hugh Lowe serta pengkaji sejarah yang terdiri dari R.O. Winstead dan R.J. Wilkinson telah merakamkan mengenai kemajuan bidang pertanian yang diamalkan di Kedah dan betapa signifikannya negeri ini sebagai pemekar makanan utama bagi penempatan Inggeris yang berkembang maju di Pulau Pinang. Namun begitu, biarpun diiktiraf dari sudut sejarahnya, purata garis kemiskinan golongan petani, penternak dan nelayan masih berada pada tahap yang membimbangkan. Lantas, kita tidak boleh lagi bernostalgia akan kegemilangan lampau. Justru itulah pemikiran luar kotak, transformasi di bidang agrarian secara besar-besaran perlu dicari. Formula terkini yang lebih mapan
dalam meningkatkan hasil keluaran selain jaminan harga yang menguntungkan perlu ditekankan. Identiti petani, nelayan, peladang yang selama ini sering dikaitkan dengan kemiskinan, mangsa penindasan orang tengah dan kemelaratan hidup harus diganti dengan wajah yang baru yang lebih harmoni sifatnya. Memang benar, dalam konteks Kedah yang dikenali sebagai Jelapang Padi dan Periuk Nasi Malaysia, sumbangnya selaku pengeluar utama beras kian berkurang dengan kemampuan hanya pada kadar 35% keperluan padi negara. Sebab itulah dalam konteks bajet Negeri Kedah 2014 yang saya bentangkan baru-baru ini, fungsi Kedah sebagai pengeluar beras utama bakal dianjak kepada 60%. Dan ia demi memastikan signifikan negeri ini sebagai penyumbang utama sumber makanan asasi rakyat dapat kita pertahankan. Antara langkah proaktif adalah menerusi peranan MADA dalam memperluaskan konsep estet padi dengan jangkaan pembukaan 5,000 hektar setahun dalam tempoh 10 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam pelan transformasi agrarian ini, agaknya arah mana yang hendak dituju? Jika dilihat secara holistik atau menyeluruh, kemudahan prasarana, bantuan modal, bantuan sara hidup, khidmat kepakaran, pemasaran, subsidi benih, input pertanian dan kemajuan teknologi agrarian telah berkembang pesat dan meluas. Bukan itu saja, puluhan agensi, unit dan jabatan diwujudkan oleh kerajaan demi menjadi jentera sokongan bagi kemajuan di bidang pertanian, penternakan, di samping sebagai dukungan ke arah merubah nasib masyarakat tani. Lantaran itu, secara logiknya adalah satu perkara yang tidak masuk akal sekiranya golongan petani, penternak, nelayan dan pekebun berterusan hidup dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Di mana silapnya? Punca dan akar kepada masalah perlu dicari. Suka saya menyarankan agar kesemua agensi yang terlibat di bidang ini melakukan inovasi, komited dan jujur dalam melaksanakan dasar. Jangan ada ketirisan di mana sekalipun. Perlu lebih amanah dan bertanggungjawab dalam membela nasib petani, penternak dan nelayan. Kerja jangan ditangguh, usaha mesti bersungguh-sungguh. Barulah hasilnya sepadan dengan titik peluh yang mengalir dari tubuh peladang, penternak dan nelayan kita. Betul tak?